Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namunira binti Ibrahim. Saya akan menerangkan tentang fungsi pengurusan. Terdapat 4 fungsi pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Pengurusan Islam merupakan satu proses penting bagi mengendalikan manusia, organisasi dan matlamat pengurusan Islam yang hendak dicapai berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Zain, pengurusan adalah satu proses mengurus menggunakan kemahiran, kebolehan dan kepakaran dengan menggunakan segala sumber alam sama ada berbentuk kebendaan atau kemanusiaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpandukan prinsip-prinsip Islam yang dirancang dan dilaksanakan oleh pengurus dalam sesebuah organisasi. Berdasarkan surah As-Sajdah, Allah berfirman, Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Fungsi pengurusan. Fungsi pengurusan yang pertama adalah perancangan. Perancangan merupakan proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Yang ketiga adalah kepimpinan. Kepimpinan adalah proses di mana pengurus mempengaruhi gelagat pekerja untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Dan akhir sekali adalah pengawalan atau pengawasan, iaitu proses memantau prestasi dan memastikan kerja akhir dicapai seperti yang disangkakan. Perancangan. Perancangan merupakan elemen utama dalam pengurusan. Perancangan merupakan sesuatu yang amat penting terutamanya dalam sesebuah organisasi. Tanpa perancangan yang rapi, sesebuah organisasi tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Menurut Saidina Ali, kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kepalsuan yang tersusun. Perancangan yang teliti dan berpandangan jauh akan mempengaruhi keberhasilan dan kejayaan sesebuah organisasi. Perancangan yang teliti juga melambangkan keunggulan sesebuah organisasi terutamanya dalam persediaan menghadapi pelbagai masalah dan cabaran masa hadapan. Berdasarkan surah Al-As ayat 1 hingga 3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kebenaran. Elemen perancangan biasanya melibatkan perkara-perkara berikut. Pertama adalah mengenal pasti sumber yang ada. Kedua, penentuan matlamat atau objektif organisasi. Ketiga adalah penentuan garis panduan untuk mencapai objektif. Keempat, jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai objektif. Kelima adalah falsafah dan prinsip organisasi. Keenam adalah keseluruhan kegiatan organisasi. Fungsi pengurusan yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ataupun juga penyusunan merujuk kepada proses penentuan tenaga, terutama tenaga manusia supaya ianya diurus dan disusun dengan rapi agar matlamat organisasi dapat tercapai. Penyusunan sebagaimana yang dibahaskan oleh sarjana pengurusan biasanya melibatkan perkara-perkara berikut. Pertama adalah menentukan tenaga kerja yang tertentu bagi satu proses yang tertentu. Kedua adalah mengenal pasti tenaga yang terlibat. Ketiga adalah menentukan kesesuaian bakat, potensi serta kemampuan seseorang pekerja. Fungsi pengurusan yang ketiga adalah kepimpinan. Kepimpinan menentukan tugas dan tanggungjawab, mematuhi dan menghormati kuasa peraturan dan undang-undang rasmi. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Fungsi pengurusan yang keempat adalah pengawalan atau pengawasan. Menurut Ja'far Muhammad, pengawasan adalah sebagai satu proses menentukan atau menjamin supaya kegiatan organisasi
ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Mengikut Ahmad Ibrahim Abu Sin, kawalan ini melibatkan keseluruhan kegiatan organisasi, iaitu yang melibatkan perancangan, pengorganisasian dan juga pengarahan serta proses membuat keputusan. Proses kawalan terdapat 5. Pertama adalah menetapkan piawaian. Yang kedua adalah menilai atau mengukur prestasi. Yang ketiga membandingkan pencapaian prestasi dengan piawaian. Yang keempat adalah membuat tindakan pembetulan sekiranya berlaku kegagalan. Yang kelima adalah menambah baik prestasi. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan mengawasi kamu. Kesimpulannya adalah Islam adalah salah satu cara hidup yang tinggi nilainya dan tiada yang lebih hebat selain daripadanya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ais bin Umar Al-Muzani yang bermaksud, Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya. Prinsip-prinsip asas dalam sistem pengurusan Islam telah membuktikan memberi impak positif terhadap pengurusan, perancangan, pengorganisasian, pengawalan atau penilaian majikan dalam sesebuah organisasi maupun kepada para pekerja bawahan.